Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Azam Abdullah. Dan saya Deti Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 16 Disember 2015. Nantikan paparan utama malam ini. Antara paparan utama Fokus malam ini 16 Disember 2015. Selepas Johor, Kelantan turut haramkan semua produk berkaitan vape. CIMB Investment Bank diberi kepercayaan urus dana bernilai $2.25 bilion Amerika. Dan waris mohon percepat siasatan kehilangan Bernard Tan. Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria hari ini menamakan 5 hakim untuk ditugaskan khusus untuk mengendalikan perbincaraan kes melibatkan kumpulan militan IS dan soal keselamatan. Beliau berkata mereka terdiri daripada 4 hakim daripada bahagian jenayah di Kuala Lumpur dan seorang di Sabah untuk mengendalikan kes berkenaan di Mahkamah Tinggi. Tun Arifin berkata semua hakim yang dilantik adalah terlatih dalam bidang tertentu kerana ia melibatkan soal keselamatan dan ada kaitan dengan perkara-perkara keselamatan yang akan terdedah kepada umum. Beliau diminta mengulas gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi ditubuhkan Mahkamah Khas untuk mendengar kes-kes itu awal Disember lalu. Sementara itu, Naib Presiden Kanan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB Datuk Ahmad Azizi Ali hari ini dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SPNB yang baru. SPNB dalam satu kenyataan media memberitahu Ahmad Azizi yang berasal dari Kuala Kangsar, Perak merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SPNB yang kelima sejak penubuhan SPNB pada 21 Ogos 1997. Sebelum dilantik menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SPNB, Ahmad Azizi memegang jawatan sebagai Naib Presiden Kanan Projek SPNB yang merangkumi keseluruhan pelaksanaan projek di bawah SPNB dan seterusnya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif SPNB Aspirasi Sdn Bhd. Ahmad Azizi berkhidmat di SPNB sejak tahun 2004 dan beliau berpengalaman luas dalam pengurusan projek dan pentadbiran keuangan sepanjang perkhidmatan beliau, antaranya di United Engineers Berhad UEM, Highcom Berhad dan terkini di SPNB. Menurut kenyataan itu, tanggungjawab Ahmad Azizi kini diperluas dengan memimpin operasi SPNB serta anak-anak syarikatnya seperti SPNB Aspirasi Sdn Bhd, SPNB Mesra Sdn Bhd, SPNB Idaman Sdn Bhd, SPNB Edar Sdn Bhd dan SPNB Dana Sdn Bhd. Selepas kerajaan Johor mengarahkan menutup semua operasi jualan rokok elektronik atau vape, kerajaan Kelantan hari ini akan mengeluarkan notis selama 14 hari kepada peniaga vape atau rokok elektronik untuk mengosongkan premis mereka bermula hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Abdul Fattah Mahmud berkata tindakan itu sejajar dengan keputusan kerajaan negeri untuk tidak mengeluarkan sebarang lesen berhubung penjualan produk berkenaan di Kelantan. Bercakap kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat berhubung penjualan vape di Kompleks Kota Darul Naim di Kota Baru siang tadi, Datuk Abdul Fattah berkata pihaknya akan memantau semua premis jualan vape selepas arahan itu dikeluarkan. Sementara itu, Presiden Pertubuhan Peniaga Vape Melayu Malaysia PPVM Cawangan Kelantan, Muhammad Azli Cik Muhammad Zaid menjangkakan lebih 350 peniaga vape di Kelantan akan kerugian kira-kira RM50 juta jika premis mereka ditutup selepas larangan penjualan dikuatkuasakan tahun depan. Muhammad Azli berharap kerajaan negeri dapat memberi lebih masa kepada peniaga untuk menjual peranti dan cecair berperisa mereka kerana tempoh 14 hari yang diberikan adalah tidak mencukupi. Menurutnya, modal yang digunakan untuk membuka sebuah kedai mencecah sehingga RM200,000. Peniaga juga perlu diberi masa untuk mengambil kembali modal yang mereka telah laburkan serta mencari peluang perniagaan lain. Muhammad Azli berkata demikian kepada pemberita sebelum menyerahkan memorandum berhubung perkara berkenaan kepada Abdul Fattah di Kompleks Kota Darul Naim hari ini.
Warga Switzerland Xavier Andre Husto memberi kerjasama penuh kepada pasukan 3 anggota polis Malaysia pada sesi mengambil keterangan selama 90 minit di penjara Reman, Bangkok. Sesi itu yang diadakan semalam berjalan lancar dengan kerjasama polis Thailand. Sumber itu berkata polis merekodkan kenyataan Justo dalam bentuk afidavit dan akan digunakan dalam penyiasatan di Malaysia, terutamanya berhubung dakwaan bahawa beberapa dokumen khususnya yang mempunyai kaitan dengan urusan antara Petrol Saudi International dan 1MDB telah dipinda. Sumber itu berkata polis Malaysia juga mungkin berminat mengenai pertemuan yang diadakan Justo dengan beberapa individu termasuk editor dan pengasas portal Sarawak Report Claire Ricosa Brown dan pemilik DH Media Group Tong Koi Ong. Justo sedang menjalani hukuman penjara kerana kesalahan cuba memeras ugut bekas majikannya, Petrol Saudi International, dengan menggunakan maklumat daripada data 90GB yang dicurinya daripada syarikat itu. Dia ditangkap pada 22 Jun di Pulau Koh Samui dan dihukum 3 tahun penjara pada 17 Ogos setelah mengaku mencuri data itu, termasuk dokumen dan email. Pengerusi PAC Datuk Hassan Harifin hari ini menjelaskan laporan akhir Ketua Audit Negara terhadap One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dijangka dibentangkan esok kepada jawatankuasa kira-kira wang negara PAC ditangguhkan. Berikutan proses kemas kini. Bercakap kepada Bernama, Datuk Hassan bagaimanapun tidak menyatakan tarikh baharu bagi pembentangan laporan itu. Sebelum ini, Hassan dilaporkan berkata laporan akhir Ketua Audit Negara terhadap 1MDB dijangka dibentangkan kepada PAC pada 17 Disember. Beliau berkata PAC juga akan memanggil pengerusi 1MDB Tan Sri Lodin Wok Kamarudin untuk memberi keterangan kepada PAC selepas mendengar laporan Ketua Audit Negara berkaitan 1MDB. Menurut laporan sebelum ini, PAC dijangka menyiapkan laporan lengkap 1MDB pada Mac 2016. Sementara itu, Hassan ketika dihubungi mengesahkan PAC akan mengadakan pertemuan semula dengan Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan 1MDB, Arul Kandasamy pada 9 pagi Jumaat ini seperti yang dijadualkan. Pada 1 Disember lepas, Arul Kanda tampil memberi keterangan buat kali pertamanya kepada PAC dan Hassan dilaporkan berkata PAC akan bertemu semula Arul Kanda pada Jumaat ini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut berkaitan syarikat tersebut. Sementara itu, 4 rang undang-undang diluluskan di Dewan Negara hari ini iaitu Rang Undang-Undang Keuangan 2015, Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Pindaan 2015, Rang Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Pindaan 2015 dan Rang Undang-Undang Profesion Kesihatan Bersekutu 2015. Rang Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Pindaan 2009 bertujuan memasukkan bahagian yang memberi kuasa kepada perbadanan bagi memperuntukkan insurans penstabilan. Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Pindaan 2015 bertujuan membolehkan pencarum KWSP membuat pilihan supaya kesemua amount yang ada dalam kredit akaunnya diuruskan dan dilaburkan mengikut syariah. Bagi Rang Undang-Undang Profesion Kesihatan Bersekutu 2015 pula, ia merupakan akta terpakai bagi mengawal selia profesion kesihatan bersekutu yang menyenaraikan 23 profesion dalam kesihatan bersekutu. Rang Undang-Undang Keuangan 2015 pula menyentuh pindaan-pindaan terhadap Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 dan Akta Penggalakan Pelaburan 1986.